Sekiranya Allah tidak isytiharkan bahawa ada masa yang tertentu di mana orang-orang ini akan dihukum atas apa yang mereka telah lakukan, keputusan untuk mereka dibuat dengan segeranya. Maknanya akan dilaksanakan dan mereka akan dibawa ke api neraka dengan segera. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak, aku akan membiarkan mereka lepas untuk sebentar. Itu di akhirat. Tapi sebaliknya dalam kehidupan ini sesuatu yang sangat menakutkan berlaku. Wa innal lazina urisul kitab min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Inilah sebabnya mengapa ini tentang generasi kita dan generasi seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika generasi pertama, generasi terdahulu menjadi taksub, menjadi obses dengan jenis-jenis perselisihan seperti ini, mereka taksub dengan hujah-hujah seperti ini, inilah saja yang mereka lakukan, maka adakah anda tahu apa yang berlaku pada generasi akan datang? Mereka datang dan mereka berkata, alamak, orang-orang ni, mereka-mereka ni di masjid ni, dan orang-orang ni yang selalu memberikan ceramah, semua yang mereka lakukan adalah saling membenci. Yang mereka lakukan hanyalah saling bertengkar. Yang mereka lakukan hanyalah bercakap, ini akan masuk neraka, itu akan masuk neraka. Saya tidak tahu lagi apa yang mana yang betul. Apa yang perlu saya buat? Siapa yang harus saya ikut? Kerana yang ini kata yang itu salah, yang itu kata yang ini salah. Jadi perkara agama ini terlalu membingungkan lah. Saya confused. Saya rasa saya tidak mahu ada kaitan dengannya lah. Kerana orang-orang yang mempelajarinya pun tidak boleh bersetuju. Saya ni pula tidak tahu dengan banyak. Jadi saya tidak fikir perkara Islam ni adalah untuk saya lah. Kalian semua boleh bergaduh antara satu sama lain lah. Saya tak suka. Saya tarik diri jauh-jauh. Faham tak senario ni? Generasi seterusnya datang dan sebenarnya mereka menjauhkan diri dari agama. Dan berfikir jika agama adalah satu kekuatan untuk perpaduan dan penyatuan, jika ini adalah kebenaran, bahawa semua orang boleh berada di bawah naungannya, tapi bagaimana pula orang yang lebih berpengetahuan adalah orang yang paling kuat bergaduh? Kenapa mereka yang paling tidak bersetuju? Kenapa mereka yang paling banyak menciptakan perpecahan? Sekiranya ini berlaku, mesti ada yang tidak kena dengan agama ini. Oleh itu, ayah mengatakan bahawa mereka yang telah mewarisi kitab selepas mereka berada dalam keraguan mengenainya. Generasi seterusnya mula meragui din itu sendiri. Itulah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang menciptakan puak-puak dan perselisihan seperti ini. Dan jika perkataan syak sudah cukup, lafi syakkim minhu, intahal kalam, mereka ragu-ragu mengenainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lafi syakkim minhu murib. Perkataan murib adalah muta'addi. Keperluan objek maksudnya bukan sahaja generasi seterusnya keliru dan ragu-ragu. Mereka ini pula berkongsi tentang keraguan mereka. Mereka mula menyiarkan tentang keraguan mereka. Mereka mula post tentang keraguan mereka kepada publik. Kenapa saya tidak solat? Mengapa saya tidak mengikuti Islam? Kenapa saya tidak lagi beragama Islam? Mereka akan mula mengatakan perkara-perkara seperti ini. Keraguan-keraguan mereka semua merebak kepada orang lain. Murib sebenarnya bermaksud sejenis keraguan yang membuatkan orang lain jatuh kepada keraguan juga. Oleh itu, anda telah mencipta masalah yang akan berlipat ganda sekarang. La fi syakkim minhu murib. Subhanallah, kesimpulan yang sangat menakutkan. Kerana menjadi taksub, menjadi obses dengan perselisihan pendapat yang sangat keterlaluan. Subhanallah.